Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam video kali ini bagi mata pelajaran Fizik tingkatan 5 KSSM bab 5 Elektronik dengan SK 5.3 iaitu transistor. Jom kita belajar. Baiklah, standard pembelajaran untuk tajuk ini ialah 5.31 menghuraikan fungsi dan kegunaan transistor sebagai amplifier arus. Yang kedua, menghuraikan litar yang mengandungi transistor sebagai switch automatik. Baiklah anak-anak, tahukah anda adakah alat ini menggunakan transistor? Kita ada lampu jalan dan juga pembesar suara. Ya, transistor digunakan sebagai switch automatik untuk menghidupkan lampu jalan. Dan juga ia digunakan sebagai amplifier penguat arus. Suara daripada penyanyi dapat diaplikasikan melalui pembesar suara. Imbas kembali pembelajaran lepas. Ya, apakah perbezaan antara diod dan transistor? Diod adalah sejenis peranti elektrik yang membolehkan arus bergerak melalui satu arah sahaja, di mana diod ini terdiri daripada dua semikonduktor, iaitu semikonduktor jenis P dan juga jenis N. Anak-anak boleh lihat video yang pertama ini, kita ada sambungan bateri yang disambungkan secara pincan hadapan, di mana berlakunya pengaliran arus daripada P ke N, positif kepada negatif. Dan apa yang berlaku apabila kita songsangkan sel bateri? Apabila sel bateri disongsangkan, berlakunya pincang songsang di mana tiada pengaliran arus berlaku. Apakah pula transistor? Transistor adalah triode yang wujud dalam dua bentuk sama ada dalam jenis semikonduktor N yang diapit antara dua jenis semikonduktor P yang dikenali sebagai PNP, atau dalam semikonduktor jenis P diapit antara dua jenis semikonduktor N yang dikenali sebagai NPN. Baiklah, ini adalah pengaliran arus. Bagaimanakah transistor dihidupkan? Daripada arus tapak ke arus pengeluar dan juga arus pengumpul. Kita akan tengok lebih detail lagi berkenaan transistor. Ini menunjukkan aliran elektron dalam transistor. Kita ada transistor jenis NPN. Anak-anak boleh tengok video ini di mana berlaku pengaliran elektron daripada N kepada P, iaitu daripada elektron kepada lohong. Kalau PN adalah simpang pincang hadapan, daripada MP kita panggil pincang songsang. Baiklah, jom kita belajar apakah sebenarnya transistor. Jadi seterusnya kita akan mengenali komponen transistor. Transistor merupakan satu komponen elektronik yang mempunyai tiga terminal, iaitu pengeluar E emitter, tapak base dan pengumpul C collector. Transistor ini berfungsi sebagai penguat arus atau amplifier arus dan juga bertindak sebagai switch automatik. Kita akan mengenali komponen-komponen dalam transistor. Yang pertama, kita ada tapak base yang merupakan lapisan nipis di bahagian tengah transistor untuk mengawal pengaliran pembawa cas daripada pengeluar kepada pengumpul. Seterusnya, kita ada pengumpul C collector yang berfungsi untuk menerima pembawa cas daripada pengeluar. Dan kita ada pengeluar emitter yang berfungsi membekalkan pembawa cas kepada pengumpul. Ini menunjukkan bagaimana pengaliran arus berlaku daripada tapak, seterusnya ke kolektor dan seterusnya ke emitter. Transistor ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu transistor NPN yang terdiri daripada dua semikonduktor jenis N dan satu jenis konduktor jenis B, di mana tapak base terdiri daripada konduktor jenis B. Pengumpul C dan pengeluar E adalah semikonduktor jenis N. Dan anak panah pula menunjukkan arah aliran arus daripada tapak B ke pengeluar
pengeluar emitter E. Apakah pula transistor PNP? Okey, transistor PNP terdiri daripada dua semikonduktor P dan satu jenis semikonduktor N, di mana tapak B terdiri daripada semikonduktor N, pengumpul kolektor C dan pengeluar emitter E terdiri daripada semikonduktor jenis P. Anak panah dalam simbol menunjukkan aliran arus daripada emitter E ke base tapak. Baiklah, jom kita buat sedikit latihan. Jom mengenali transistor. Lekatkan terminal transistor di bawah. Okey, yang mana satukah struktur transistor NPN dan struktur transistor PNP? Okey, kita ada nombor 1 dan nombor 2. Jadi NPN adalah yang pertama, di mana tapak P diapit oleh dua semikonduktor N. Manakala struktur transistor PNP, tapak N diapit dengan pengumpul dan pengeluar jenis semikonduktor P. Okey, seterusnya kita tengok pula simbol transistor NPN dan simbol transistor PNP. Okey, simbol transistor NPN, arah aliran arus dia daripada B ke E. Manakala transistor PNP daripada E ke B. Okey, anak-anak diharap boleh beza ya struktur transistor dan juga simbol transistor. Yang kedua, nama dan nyatakan fungsi tiga terminal transistor. Kita ada pengeluar E yang berfungsi untuk memancarkan pembawa arus. Kita ada tapak base B mengawal pembawa cas. Kita ada pengumpul kolektor C sebagai mengumpul pembawa cas. Yang ketiga, anak panah pada pengeluar dalam simbol transistor menunjukkan apa? Ya, itu menunjukkan arah aliran arus elektrik. Okey, seterusnya kita lihat analogi bagaimanakah transistor beroperasi. Okey, anak-anak boleh faham daripada gambar rajah ini, kita tengok ada pengaliran arus ataupun air, analogi air daripada tapak, dan apabila transistor berfungsi, okey, transistor di sini berfungsi, berlaku pembukaan pada litar pengumpul dan seterusnya dua-dua arus tu bersambung, pengaliran air ini akan bersambung ke litar emitter pengeluar. Baiklah, untuk dalam tindakan transistor dalam sebagai komponen elektronik, bila switch tertutup, perintangan tapak perintangan tinggi, di mana arus tapak adalah sangat kecil dan membolehkan transistor dihidupkan. Arus pengumpul adalah besar berbanding arus tapak. Kita boleh lihat daripada analogi ini. Dan arus tapak dapat mengawal pengaliran arus pengumpul. Seterusnya, satu arus yang besar akan mengalir melalui pengeluar. Anak-anak boleh tengok video ini di mana apabila switch tertutup, berlakunya pengaliran pada arus tapak dan transistor dihidupkan. Dan arus pada pengumpul akan mengalir ke pengeluar bersama-sama arus tapak. Di mana kita boleh faham penghasilan arus pengeluar itu adalah sama dengan si tambah arus tapak dan juga arus pengumpul. Baiklah, seterusnya kita lihat cara sambungan transistor dalam litar. Di sini ada sedikit tips untuk anak-anak. Yang pertama boleh lihat terminal tapak. Kalau N, sambungan dia adalah dengan negatif. Bagi semikonduktor jenis PNP. Kalau P, sambungan dia dengan positif, iaitu bagi semikonduktor NPN. Yang kedua, terminal pengumpul mesti berbeza daripada terminal pemancar. Kalau terminal pemancar negatif, terminal pengumpul disambungkan pada positif. Kalau terminal pemancar positif, terminal pengumpul akan disambung pada negatif. Baiklah, kita ada dua jenis transistor NPN dan juga PNP. Apakah perbezaan kedua-dua transistor ini? Bagi transistor PNP, kekutupan bateri bagi kedua-dua litar tapak dan litar pengumpul perlu diterbalikkan berbanding
ini arah pengaliran arus tapak IB, arus pengumpul IE dan arus pengumpul IC, arus pengeluar IE dan arus pengumpul IC juga akan disongsangkan. Baiklah, apabila switch terbuka, okey, switch terbuka bermaksudnya tiada pengaliran arus. Okey. Lita tidak lengkap, di mana meter S1 tidak menyala, di mana arus tapak adalah bernilai sifar. Manakala meter yang kedua juga tidak menyala walaupun lita pengumpul adalah lengkap kerana transistor tidak dihidupkan dan arus pengumpul IC juga adalah sifar. Okey, yang ketiga, apabila kita tutup switch. Okey, bila tutup switch saja maksudnya ada pengaliran arus. Jadi meter S1 akan menyala dengan malap kerana perintang RB, rintangan tapak berintangan tinggi dan arus tapak IB adalah sangat kecil. Meter L2 juga akan menyala dengan terang. Okey, kerana arus pengumpul IC adalah besar berbanding dengan arus tapak IB. Arus tapak yang kecil akan menghasilkan satu voltan VBE, di mana apabila voltan VBE ini mencapai satu nilai minimum, lita pengumpul akan dihidupkan. Arus tapak IB dapat mengawal pengaliran arus pengumpul IC. Keadaan ini membolehkan transistor bertindak sebagai switch automatik. Rintangan tapak adalah besar untuk menghadkan arus tapak IB supaya transistor tidak menjadi panas dan terbakar. Anak-anak boleh lihat bagaimana pergerakan penyalaan meter apabila switch tertutup dan ada pengaliran arus tapak dan transistor dihidupkan. Baiklah, untuk pemahaman anak-anak semua, terdapat dua simpang PN sebenarnya di dalam transistor. Okey, yang kita panggil sebagai simpang BE, tapak kepada pengeluar iaitu pincang ke depan, dan simpang BC iaitu tapak pengumpul yang kita panggil sebagai pincang songsang. Okey. Ini menunjukkan pengaliran arus. Kita ada kawasan input dan juga kita ada kawasan output. Simpang BE ni kalau nak tengok kita panggil pincang ke depan, di mana semikonduktor P ni akan bersambung kepada terminal positif. Manakala satu lagi ialah simpang BC, di mana hujung C kolektor itu disambungkan kepada terminal positif. Jenis N disambung kepada negatif. Kita panggil sebagai pincang songsang. Terdapat dua jenis perintah ARC1 dan ARC2, di mana perintah ARC1 berfungsi untuk hadkan aliran arus tapak, manakala ARC2 berfungsi sebagai output. Okey. Anak-anak boleh lihat di sini IB ialah arus tapak, IC adalah arus pengumpul dan IE adalah arus pengeluar. Di mana arus pengeluar IE adalah lebih besar daripada arus pengumpul IC dan lebih besar daripada arus tapak IB. Dan IE adalah sama dengan hasil tambah arus pengumpul dan juga arus tapak. Okey, untuk pemahaman anak semua, jika IB sifar, IC juga akan sifar. Jika IB ada arus mengalir, IC akan bertambah lagi besar arus yang mengalir. Okey, dengan itu hubungan dia IB mengawal IC. Okey, jom kita uji minda. Lekatkan terminal transistor di bawah. Najam menunjukkan lita asas bagi transistor NPN. Namakan dua laluan arus melalui transistor. Jadi kita ada dua laluan iaitu lita tapak dan juga lita pengumpul. Namakan tiga jenis arus yang melalui transistor. Kita ada arus tapak, IB, arus pengumpul, IC dan arus pengeluar IE. Yang C bandingkan ketiga-tiga arus. Tuliskan persamaan yang menghubungkan ketiga-tiga arus itu. IE lebih besar daripada IC dan IC lebih besar daripada IB, ataupun IE adalah sama dengan hasil tambah IC dan IB. D. Apa fungsi ARC1 dan ARC2 di dalam lita di atas?
Jadi ARC1 fungsi dia untuk menghadkan arus tapak dan ARC2 sebagai beban output seperti mentor. Baiklah anak-anak, seterusnya kita lihat pula fungsi transistor. Transistor ada dua fungsi, iaitu bertindak sebagai amplifier arus ataupun penguat arus dan juga bertindak sebagai switch automatik. Okey, fungsi transistor ini adalah untuk meninggikan voltan, arus dan juga kuasa serta sebagai switch kawalan. Okey, kat mana sebenarnya dia digunakan? Okey, ada pada radio, televisyen, komputer. Okey, kalau penggera kebakaran juga bertindak sebagai switch automatik. Okey, di dalam penggera kebakaran, radiator kereta. Okey, kalau bertindak sebagai switch kawalan cahaya, di mana bila sahaja waktu gelap, lampu akan menyala dengan sendirinya. Seterusnya kita lihat bagaimanakah kegunaan transistor sebagai amplifier arus. Okey, yang pertama kita nak fahamkan apabila switch terbuka, apakah yang berlaku kepada kedua-dua mentor M1 dan M2. Okey, jadi kedua-dua mentor ni dia tidak akan menyala sebab apa? Okey, so yang kedua tu apa maksud pemerhatian ini? Berkaitan arus tapak IB dan arus pengumpul IC. Jadi apabila switch terbuka, kita kena faham tiada pengaliran arus dan kita panggil lita tidak lengkap. Di mana arus tapak IB adalah bernilai sifar. Pada masa ini juga transistor tidak hidup. Okey, jadi dia tidak hidupkan arus pengumpul lah, di mana arus pengumpul di sini IC bersamaan dengan kosong. Jadi dalam transistor kita kena faham arus tapak akan menghidupkan arus pengumpul. Okey, apa pula berlaku apabila switch ST tutup? Okey, ataupun dihidupkan. Okey, apa berlaku pada mentor M1 dan M2? Jadi M1 ni dia akan menyala dengan malap, manakala M2 menyala dengan cerah. Jadi soalan yang keempat tu, apa maksud pemerhatian ini yang berkaitan dengan arus tapak IB dan arus pengumpul IC? Okey, jadi RB rintangan tapak mempunyai rintangan tinggi. Jadi arus tapak IB akan mengalir. Okey, arus tapak yang terhasil itu kecil. Jadi untuk IC pula, arus pengumpul IC lebih besar daripada arus tapak IB. Okey. Yang kelima, bandingkan arus tapak dan arus pengumpul. IC lebih besar daripada IB. Apakah syarat supaya transistor dapat dihidupkan? Arus tapak yang kecil boleh menghasilkan voltan tapak minima VBE untuk menghidupkan lita pengumpul. Voltan tapak melebihi voltan selimpang, iaitu lebih kurang nilai dia 0.6 volt. Kesimpulan fungsi transistor sebagai amplifier arus. Transistor berfungsi sebagai amplifier arus dengan membenarkan arus tapak yang kecil untuk mengalir bagi mengawal arus pengumpul yang besar. Prinsip kerja transistor sebagai amplifier arus. Arus tapak IB adalah sangat kecil, iaitu dalam microampere apabila dibandingkan dengan arus pengumpul IC dalam miliampere. Pembesaran arus ini boleh dihitungkan dengan formula amplifier arus, beta sama dengan arus pengumpul IC bahagi arus tapak IB. Kesimpulannya, perubahan kecil di arus tapak IB akan menyebabkan perubahan yang besar di arus pengumpul. Saya harap anak-anak boleh faham bagaimanakah pengaliran arus dalam transistor. Okey, seterusnya kita belajar pula berkenaan lita sebagai pembahagi voltan. Rajah menunjukkan satu lita pembahagi voltan. Apa beza dengan lita-lita sebelum ni? Okey, di sini kita ada dua perintang, iaitu R1 dan R2. Sebelum ni kita belajar ada satu sahaja perintang, iaitu perintang tapak RB. Okey, sekarang ni ada dua, R1 dan R2. Dalam rajah lita yang berfungsi, sebuah perintang R1
sebuah perintah yang disambungkan secara bersiri iaitu R2 digunakan untuk membentuk satu istilah yang kita panggil sebagai pembahagi voltan. Apa yang berlaku? Voltan tapak VBE bernilai sifar, arus tapak IB bernilai sifar, arus pengumpul IC bernilai sifar. Dan apa yang berlaku kepada transistor pada masa ini? Transistor akan off ataupun dimatikan, tidak hiduplah, maksudnya tiada pengaliran arus. Seterusnya situasi yang kedua, jika perintah pemboleh ubah R2 ni kita setkan rendah, voltan tapak yang mengalir adalah kecil dan transistor tidak hidup. Arus tapak juga tidak mengalir dan arus pengumpul juga tidak mengalir. Walau bagaimanapun, jika rintangan perintah pemboleh ubah R2 ni kita tingkatkan nilai dia, kita tambahkan R2 ni lebih besar. Jadi voltan tapak pula akan bertambah. Jadi apabila voltan tapak melebihi voltan simpan, berlakulah pengaliran arus tapak. Dan menyebabkan arus pengumpul IC yang besar akan mengalir melalui transistor. Jadi apakah berlaku pada mentol? Mentol akan menyala. Transistor off apabila BBE adalah kecil, manakala berhidup apabila BBE besar. Seterusnya kita tengok soalan yang melibatkan pembahagi voltan. Raja menunjukkan 1 liter pembahagi voltan. Apakah syarat kepada voltan liter tapak VBE supaya transistor dihidupkan? Jadi voltan tapak mesti melebihi voltan simpang. Dinyatakan nilai voltan simpang minimum. Di mana dalam buku teks ada dinyatakan voltan simpang minimum bagi silikon ialah 0.6 volt. Manakala germanium ialah 0.3 volt. Terbitkan formula mengira voltan minimal liter tapak VBE untuk menghidupkan transistor menggunakan kaedah pembahagi voltan. Jadi I sama dengan V per R yang kita faham melalui rumus hukum Ohm. V sama dengan IR. Di mana kalau liter sesiri R sama dengan AC tambah R1 tambah R2, kita akan dapat rintangan berkesan. Jadi apabila liter sesiri, arus yang mengalir dalam liter ini adalah sama, iaitu I1 sama dengan I2. Jadi kita akan dapat formula I sama dengan V per R1 tambah dengan R2. Jadi VBE sama dengan IR. Kita akan dapat voltan output ataupun voltan VBE sama dengan V darab R bahagi dengan hasil tambah R1 dan juga R2. Raja menunjukkan liter yang mengandungi transistor, bateri, perintah R1, perintah pemboleh ubah R2 dan mentol lampu. Jadi kita cuba jawab soalan ini bagi meningkatkan kefahaman kita berkenaan dengan pembahagi voltan. Jadi namakan jenis transistor yang digunakan. Kalau anda nak tengok ni, anak panah dia daripada B ke E. Jadi transistor ini adalah transistor jenis NPN. Hubungkan V1, V2 dan V. Yang kita tahu V1 ni sama dengan hasil tambah V2. Kita akan dapat jumlah semualah pengaliran voltan dalam liter. Yang ketiga, apa yang boleh anda katakan mengenai arus yang mengalir melalui R1 dan R2? Arus kat sini sama sebab liter ini adalah liter sesiri. Yang keempat, apa hubungan antara V dan R? V berkadar terus dengan rintangan R. Jadi namakan hukum yang terlibat. Yang ini kita dah belajar dalam bab elektrik. Iaitu dikenali sebagai hukum Ohm. Lengkapkan penyataan jika R1 dengan R2 ni sama. Jadi nilai voltan dia mestilah 3 tambah 3 akan sama dengan 6 volt. Jika V1 sama dengan 1, apa berlaku pada V2? V2 nilainya adalah 5. Jadi kalau V1 tu 5, apa berlaku pula pada V2? Jadi V2 tu nilainya adalah 1 volt. Boleh faham ya? Baiklah, seterusnya kita lihat kegunaan transistor sebagai switch automatik. Di sini kita ada bagaimanakah transistor jenis NPN berfungsi. Anak-anak boleh lihat apabila switch
tertutup ada arus mengalir, okey, dan transistor hidup, dan mentor ni, bulb ni akan menyala. Okey, ini pula kita bagi transistor jenis PNP. Ni kita tengok bagaimanakah E mengalir kepada B. Okey, apabila switch tertutup ada pengaliran arus dan mentor menyala. Ya, anak-anak kita kena faham di sini di mana kalau dalam satu litar bertransistor, arus tidak akan mengalir dalam litar pengumpul kecuali jika ada arus dalam litar tapak. Okey. Sebab yang kita belajar tadi, kita kena faham apabila ada arus kecil dalam litar tapak, dia akan menghidupkan transistor, barulah ada arus yang mengalir dalam litar pengumpul. Jadi arus dalam litar tapak ni maksudnya transistor ni dia boleh berfungsi sebagai switch dengan menghidupkan ataupun mematikan arus tapak tadi itulah. Okey, harap anak-anak boleh fahamlah. Jadi kita panggil nama kaedah ini adalah kaedah pembagi voltan yang kita belajar sebelum ni. Okey, dan kaedah ini boleh diguna pakai untuk mengawal arus tapak bagi menghidupkan atau mematikan transistor secara automatik. Anak boleh refer lah kepada gambar rancak ini. Okey, bagaimanakah berfungsi menghidup atau mematikan arus tapak. Okey, sekarang ni pula kita tengok pula perintah peka cahaya dalam switch kawalan cahaya. Okey, kita gunakan perintah peka cahaya, okey, PPC. Okey, kalau anak-anak tengok di sini, apabila sahaja ada waktu gelap, okey, LDR ni akan berfungsi lah dan menghidupkan transistor, lampu menyala. Jadi kita nak faham pula konsep. Baiklah, kita nak fahamkan perintah peka cahaya ni dalam switch kawalan cahaya pula. Okey, perintah peka cahaya LDR ialah sejenis perintang di mana nilai rintangannya akan berubah mengikut keamatan cahaya. Jadi rintangan LDR ni dia akan tinggi apabila waktu gelap. Dalam keadaan gelap, rintangan LDR adalah tinggi di mana voltan LDR lebih besar daripada voltan tapak VE. Arus tapak akan mengalir dan akan menghidupkan transistor ni. Ini menyebabkan arus pengumpul IC yang tinggi akan mengalir dan mentor akan menyala. Apa berlaku kalau keadaan cerah? Okey. Jadi rintangan LDR ni akan rendah, iaitu VLDR lebih kecil daripada voltan tapak VBE. Arus tapak IB tidak akan mengalirlah untuk hidupkan transistor. Jadi tiada arus yang mengalir dalam litar pengumpul IC. Okey, dan mentor tak nyala. Litar ini sesuai digunakan dalam lampu jalan. Seperti yang kita tengok awal-awal tadi. Okey. Bagaimana transistor berfungsi untuk menghidupkan lampu jalan. Okey, yang kedua, fungsi seterusnya ialah termistor dalam penggera kawalan suhu. Okey, kita ada termistor kat sini. Apakah termistor? Termistor ialah sejenis perintang juga. Nilai rintangannya akan berubah dengan mengikut suhu persekitaran. Rintangannya tinggi dalam keadaan suhu yang rendah. Apabila suhu di sekitar termistor ini meningkat, rintangannya akan rendah dan voltan merentasi termistor akan berkurang. Okey, jadi voltan merentasi perintah arc, VR akan meningkat. Apabila voltan arc ni lebih besar ataupun besar daripada voltan tapak BE, okey, arus tapak akan mengalir dan transistor akan dihidupkan. Jadi arus pengumpul IC yang tinggi akan mengalir dan mentor akan menyala. Jadi litar ni pula sesuai sebagai switch automatik dalam sistem penggera kawalan suhu. Anak-anak boleh fahamlah. Okey, ni bagaimana termistor berfungsi. Okey, apabila termistor tu waktu sejuk dia peka suhu. Dan kalau suhu tu dia peka pada sejuk, rintangan tinggi, jadi arus kecil akan mengalir melaluinya. Kalau termistor tu panas, rintangannya rendah, jadi arus besar akan mengalir melaluinya. Boleh lihat kat sini, ini bacaan suhu. Okey, apa berlaku pada suhu tinggi dan apa berlaku pada suhu yang rendah. Okey, seterusnya kita tengok penyelesaian masalah.
Yang pertama, rajah menunjukkan 1 liter transistor yang bertindak sebagai switch automatik. Apabila rintangan peak ialah 50 kilo ohm, hitung beza keupayaan yang meretasi P ini. Okey, anak-anak boleh lihat di sini. Okey, rintangan P ini 50 kilo ohm, kita boleh tukarkan kepada 50,000 ohm. Okey, rumus yang kita belajar tadi, pembahagi voltan Vp sama dengan Rp darab V bahagi hasil tambah R1 tambah Rp. Jadi kita ada Rp 50,000 darab dengan voltan ni. Okey, beza keupayaan bateri ni 9 volt. Bahagi dengan hasil tambah. Okey, kedua-dua pembahagi kat sini 10 tambah 50,000. Jadilah kita akan dapat nilai Vp iaitu 7.5 volt. Okey, itu pengiraan pertama. Yang kedua, rajah menunjukkan 1 liter transistor yang boleh menghidupkan switch pintu P secara automatik. Soalan dia yang pertama, tentukan beza keupayaan yang meretasi titik X dan Z. Okey, jadi sama dengan nilai yang sel bateri yang dibekalkan ni iaitu 6 volt. Hitung jumlah rintangan antara titik X dan titik Z. Jadi kita tambahlah 20,000. Okey, 20 kilo ohm tambah dengan 10 kilo ohm. Okey, jadilah 30 kilo ohm ataupun 20,000 tambah 10,000 jadilah 30,000 ohm. Yang ketiga, hitung arus yang mengalir melalui XZ. Jadi I sama dengan V per R. Jadi 6 bahagi 30,000 kita akan dapat nilai arus dia ialah 0.0002 ampere. Hitung pula beza keupayaan yang meretasi YZ. Jadi V sama dengan IR. Jadi kita akan darablah 0.0002 darab 10,000. Jadi kita akan dapat voltan dia ialah 2 volt. Okey, boleh ya? Seterusnya soalan yang ketiga. Rajah 3.2 menunjukkan lita bagi sistem kawalan elektronik. Apabila cahaya dikesan oleh PPC, rintangan PPC ialah 100 ohm. Soalan yang pertama, nyatakan beza keupayaan yang meretasi Y dan Z. Jadi sama dengan voltan yang dibekalkan iaitu oleh bateri 6 volt. Hitung beza yang meretasi PPC. Okey, rumus dia VPPC sama dengan RPPC darab voltan yang dibekalkan bahagi dengan hasil tambah RPPC tambah R2. Jadi kita ada kat sini RPPC 100 darab voltan 6 volt bahagi dengan hasil tambah 100 tambah 3,300 ohm kat sini. Jadi kita dapatlah voltan PPC sebanyak 0.176 volt. Okey, ini adalah pengiraan dalam tajuk transistor. Okey, itu saja perkongsian teacher untuk tajuk 5.3 transistor. Diharap perkongsian ini dapat membantu anak-anak pelajar dan para guru untuk memahami lagi lah tajuk transistor ini. Semoga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.